niat yang murni atas nama Ilahi. Kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terenggalu tahun iman, maju berkah sejahtera. Maju Terengganu maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini
ใช่ไหมSudah di asal dia tidak juga macam apa? Ni tu nanti. Kita tengok ada suara lagi. Cik, bunyi suara tak? Tak bunyi. Dah tak ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay. Boleh start Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati lagi pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan ummul kitab Al-Fatihah. Dia, kita dah tunggu dia. Juga tunggu dia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم انفعنا بعلمنا ويسر ولا تعسر من الخير اللهم ايها العارفين وانت تزني شاء yang dikasihi jadi insyaallah kita sambung balik subhanahu wa ta'ala wa nafa'an. Suara sekak-sekak. Okey. Kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Wa yahrumu bil hadathi as-salatu wa wa hamdul mushafi wa massu waraqih wa kadza jilduhu ala sahih
wa khariqatun wa sunduqun fihi ma mushaf wa ma kutiba lidarsi Qur'anin wa ma kutiba lidarsi Qur'anin kalau fil asah wal asah wadananira, maksudnya adalah wa yahrumu bil hadath, haram sunat, dan begitu juga perkara yang sujud tilawah. Jadi apabila seorang tu berhadas kecil, maka haram bagi dia mengerjakan sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, dan perkara yang pada makna sembahyang seperti sujud syukur dan sujud tilawah. Begitu juga tidak boleh dia sembahyang jenazah. Manakala ada pandangan yang mengatakan boleh sembahyang jenazah tanpa wuduk, pandangan tersebut adalah pandangan syadz, tidak boleh dipakai. Baik. Kenapa kau disyaratkan ataupun mesti ataupun haram dengan sebab berhadas kecil sembahyang? Sebab dia kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak, Allah Taala tidak menerima sembahyang seorang di kalangan kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia berwuduk. Jadi tidak terima ni, dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah tidak ada pahala. Yang keduanya adalah ibadat tersebut tidak sah. Maka ijma' ulama mengatakan yang dimaksud tidak menerima di sini adalah ibadat dia tidak sah apabila dia berhadas. Sebab itulah haram melakukan ibadat yang tidak sah dengan sengaja. Jadi bagi orang yang berhadas tidak sah dia sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, dan pada makna sembahyang, ibadat yang pada makna sembahyang. Melainkan ketika ada keuzuran, itu masalah lain. Ketika ada keuzuran, itu masalah lain. Sebagai contoh, kita dalam istilah fiqh, kita ada istilah yang dinamakan sebagai faqidut tahurain. Orang yang tidak dua ada yang orang yang tidak ada dua alat pencuci. Air tak ada, tanah tak ada untuk dia bertayamum, air tak ada untuk dia
Sekejap dah, ada masalah teknik sikit. Sekejap lagi tersambung. Sekejap ya, ada masalah teknik sikit. Maaf di atas. Okey tak? Berapa kali dah ni? Okey. Dah. Okey tak? Boleh. Okey, boleh tak? Boleh ni. Balik. Okey, boleh. Gitu. Ada. Pemegang ni saya. Naik pula sikit. Okey, boleh. Okey, boleh. Okey, Dengar boleh. tak? Dengar Dengar, tak? Okey, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta maaf banyak, kebetulan ada masalah sikit malam ni. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya wa yahrumu bil hadathi salah, dan haram dengan sebab berhadath, yakni hadath kecil, haram sembahyang. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Dan begitu juga haram dengan sebab berhadath kecil perkara yang pada makna sembahyang seperti sujud tilawah, sujud sahwi dan sembahyang jenazah. Melainkan ketika ada keuzuran. Ketika ada keuzuran barulah tidak diharamkan. Bila ada keuzuran, sebagai contoh tidak ada air untuk berwuduk dan tidak ada tanah untuk bertayamum, maka tetap wajib dia kena sembahyang. Maka ketika itu tidak haram dia sembahyang walaupun dia tidak mengambil wuduk, walaupun dia dalam keadaan dia berhadath, sebab ada keuzuran ketika itu. Jadi kesimpulannya, dalam masalah berhadath kecil haram seorang tu sembahyang bila yang pertama adalah ketika tidak ada keuzuran, yang keduanya adalah dengan sengaja. Kalau dengan terlupa ataupun tersalah atau dimaafkan. Jadi kalau dia lupa ambil wuduk, tiba-tiba dia sembahyang, memanglah sembahyang dia tidak sah, tapi perbuatan tu tidaklah haram kerana dia tidak sengaja. Nabi SAW bersabda, innallaha tajawazali an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia memaafkan untuk Rasulullah daripada umat Rasulullah apa yang terjadi kerana tersalah dan apa yang terjadi kerana terlupa. Sama juga wat tawafu, dan haram dengan sebab berhadath kecil tawaf. Jadi apabila seorang tu berhadath kecil, haram dia tawaf, sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Sebab tawaf ni dia sama dengan sembahyang. Tawaf dia mengambil hukum sembahyang. Cuma dalam beberapa perkara sahaja dia berbeza dengan sembahyang. Dalam masalah tawaf kita boleh bercakap, tapi sembahyang tidak boleh kita cakap dalam sembahyang. Wa hamlul mushaf, dan menanggung, membawa mushaf. Mushaf ni maksudnya Al-Quran. Sebiji Al-Quran tu dipanggil mushaf. Jadi membawa al-mushaf ketika kita tidak ada wuduk, maka hukum dia adalah haram. Melainkan dalam hal keadaan darurah. Contoh kita kata dalam keadaan darurah adalah kita tengok Quran ada tengah jalan, maka kita tidak ada wuduk, air tak ada, maka kita akak jalan Al-Quran. Sebab tu ketika darurah, dia sebenarnya syarak mewajibkan kita berwuduk ketika kita nak bawa Al-Quran adalah kerana nak memuliakan Al-Quranul Karim. Jadi kalau sekiranya kita tengok Al-Quran berada tengah jalan, maka bermakna Quran tidak ada pada tempat yang mulia. Maka cara memuliakan Al-Quran terus kita ambil walaupun kita tidak ada wuduk ketika tu. Sebab tu dalam keadaan darurah. Baik. Jadi menanggung, membawa Al-Quran. Wa massu waraqihi, dan menyentuh waraknya.
kertas Al-Quranul Karim. Dia sekarang ni menyentuh, membawa Al-Quran. Lepas tu menyentuh warak Al-Quran, menyentuh kertas Al-Quran. Dia kertas Al-Quran ada pada tempat yang ditulis Al-Quran dan ada tempat kosong. Jadi perkataan warak dia merangkumi belaka. Maksudnya tempat yang ada tulisan ayat Al-Quran tidak boleh kita sentuh. Tempat yang tidak ada tulisan ayat Al-Quran tidak boleh kita sentuh. Jadi bukanlah maksudnya haram kita sentuh tempat yang ada tulis ayat Al-Quran. Katakanlah sebagai contoh, ni, kita ni, katakanlah ni tulisan Al-Quranul Karim, ni. Tak nampak. Ini tulisan Al-Quranul Karim. Ni tak ada tulisan. Dia yang tempat ada tulisan Al-Quranul Karim dan tempat yang tak ada tulisan sekalipun tidak boleh kita pegang. Tidak boleh kita sentuh ketika kita berhadath. Baik. Tidak boleh kita sentuh ketika kita berhadath. Wa kadza jilduhu 'ala sahih, dan seperti ini, seperti menyentuh melayang Al-Quran, kertas Al-Quran, kulit Al-Quran mengikut qaul yang sahih. Jadi mengikut pandangan yang sahih bahawasanya pegang kulit Al-Quran sama pegang dengan warak Al-Quran. Jadi kita ada kulit Al-Quran, kita ada kulit dia. Pegang kulit dia sama dengan pegang isi dia. Maksudnya tidak dibolehkan. Cuma di sana ada pandangan yang kedua, muqabil as-sahih, tapi pandangan ni dhaif. Daripada sudut sandaran pun tidak kuat. Yang mana pandangan yang kedua mengatakan kalau kulit tidak menjadi masalah. Kulit dibolehkan. Yang tidak boleh isi sahaja. Di dalam masalah menyentuh mushaf, sama juga menyentuh kulit al-mushaf dan membawa al-mushaf, antara perkara yang perlu kita kena sebut adalah hukum menyentuh Al-Quran yang ada pada handset sebagai contoh. Sekarang ni kita kata dalam handset kita, dalam phone kita, tablet apa, ada ayat suci Al-Quran. Dan kita zaman kita ni orang, maksudnya ramai dah orang yang guna handset ni sebagai mushaf dia, sebagai Quran dia. Jadi Quran yang seperti buku lagu ni, kita kata ada bawa pergi mana? Yang mushaf dia adalah ni. Siapa masa nak baca Quran, buka ni. Siapa masa nak baca Quran, buka ni. Yang ngapal Quran, siapa masa nak ngulang Quran, dia buka ni. Bila ni. Maka apabila Al-Quran ada dalam ni, maka kita bawa benda ni, lepas tu kita sentuh dia. Jadi kita kena bincang, adakah dia mengambil hukum yang sama ataupun tidak. Jadi yang kita nak bincang sekarang ni adalah mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita nak bincang mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Kalau mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, Quran yang ditulis dalam ni, dalam handset ni, dia kita pecah kepada dua dulu. Yang pertama, ketika kita buka software dia tu, kita buka. Maksudnya ni sekarang ni, contoh ni kita tutup, tak ada benda, kita tutup. Okey, ni tak ada masalah. Nak store ke, nak bawa ke, tak ada masalah. Sebab benda tu tidak ada. Tapi apabila kita buka, kita buka program Al-Quran tu, apabila kita buka, maka tertulislah Al-Quran pada skrin kita ni. Jadi apabila tertulis, adakah dia mengambil hukum yang sama seperti mushaf? Tak boleh kita pegang, tak boleh kita bawa, ataupun dia tidak mengambil hukum yang sama? Kalau kita tengok kepada kaedah mazhab Imam Syafi'i, sebenarnya boleh kita kata tidak boleh, dan boleh juga kita kata hukum dia berbeza dengan mushaf. Maksudnya ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i yang mu'asarah ataupun mu'asirah, yang masa sekarang ni, mereka berbeza pandangan daripada sudut pegang ayat suci Al-Quran yang ada pada handset. Sebahagian dia melihat bahawasanya ayat suci Al-Quran yang ada pada handset ni adalah hanya sekadar cahaya yang duduk pada cermin. Jadi sampai masa benda tu dapat dihilangkan, maksudnya benda tu dia tidak tetap, maka dia mengambil hukum yang berbeza dengan mushaf. Sebagai diwak perbandingan sebagaimana Quran yang ada dalam cermin. Okey, kita ni ada mushaf. Tiba-tiba cermin saat ni tu, kita tengok dalam cermin ada mushaf. Jadi kalau kita pegang cermin tersebut, tak ada masalah.
kita pegang cermin itu tidak menjadi masalah. Dan kita bawa cermin pun tidak menjadi masalah. Sebab dia bukan mushaf. Dia cuma nampak je mushaf duduk dalam. Sama juga dengan hak yang Al-Quran, hak yang ada pada permukaan handset. Okey, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan oleh kerana sekarang ni handset ni boleh digantikan sebagai mushaf. Dan ramai orang hak yang jadikan handset ni sebagai ganti kepada Quran, hak yang ditulis dalam buku seperti ni, maka dia mengambil hukum yang sama. Maksudnya tidak boleh kita sentuh ketika kita buka handset. Dan kalau kita tengok benda ni disebut di dalam beberapa kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, yang mana antaranya hak yang disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj, disebut bahawasanya tidak boleh menyentuh Al-Quran walaupun Allah Rabbi ana tak jumpa apa hak yang disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj. Tapi nak ayat kata ada sebahagian daripada kitab dia sebut benda hak yang hukum, satu hukum yang mana dalam benda hak yang disebut ni boleh kita faham bahawasanya menyentuh Al-Quran hak yang ada pada permukaan handset ni dia mengambil hukum yang sama. Okey. Tu secara ringkas. Jadi secara ringkasnya menyentuh Al-Quran hak yang ada pada handset ada dua pandangan. Ada mengatakan tidak dibolehkan, ada mengatakan boleh. Manakala bawa pula oleh kerana dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i, nanti kita akan baca lepas daripada ni, dia sebut kalau kita nak bawa mushaf bersama dengan mata benda yang lain dibolehkan. Jadi oleh kerana dalam handset kita ni ada program Al-Quran dan ada program lain, maka tidak menjadi masalah, boleh kita bawa walaupun ketika kita buka, walaupun kita tidak ada wudu. Baik. Suara jelas tak ni? Jelas suara. Oh, tak kat molek. Handset mahal lah. Jelas. Okey. Wa kharitatun dan kharitah. Dia kharitah ni kalau cakap Terengganu kata, kita kata kandi Al-Quran lah. Kita buat satu bekas Al-Quran daripada kulit ke, daripada kain, tu mana kharitah. Wa sunduq dan kotak Al-Quran. Yang fihima mushafun, yang ada di dalam keduanya mushaf. Jadi maksudnya, sebagaimana tidak boleh kita menyentuh al-mushaf, membawa al-mushaf, menyentuh kulit al-mushaf ketika kita berhadas, begitu juga tidak boleh kita sentuh kharitah dia. Kharitah ni maksudnya bekas yang kita buat daripada kulit ataupun daripada kain. Lepas tu kotak Al-Quran. Kita ada kotak, kita letak Al-Quran dalam. Tapi dengan syarat Quran ada dalam. Dia kharitah dan sunduk tidak boleh kita sentuh mengikut mazhab Imam Syafi'i ketika kita tidak ada wudu, ketika kita berhadas adalah dua syarat. Syarat yang pertama, kharitah dengan sunduk tu memang disediakan untuk Al-Quran. Memang dia saat itu disediakan untuk Al-Quran. Maksudnya bekas tersebut memang kita buat khusus untuk Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Manakala yang kedua, syarat yang kedua, ketika mushaf ada dalam. Jadi bermakna ketika mushaf tak ada dalam, maka tak ada masalah. Ataupun ketika mushaf ada dalam, tetapi bekas tu bukanlah yang kita khususkan untuk Al-Quran. Sebagai contoh, kita ada beg. Kita ada beg orang galah ke, beg yang kita bawa ke. Lepas tu kita tak Quran dalam. Jadi bila kita tak Quran dalam, kita tengok boleh tak kita nak sentuh beg tu? Kata ulama boleh. Sebab dia boleh kerana beg tu bukanlah dikhususkan untuk kita letak Al-Quran dalam. Walaupun masa kita sentuh tu Quran ada dalam. Hak yang tak boleh ni, mengikut mazhab Imam Syafi'i, kalau bekas tu memang dikhususkan untuk Al-Quran dan ketika kita sentuh Quran ada dalam. Tapi kalau bekas tu disediakan untuk Al-Quran, dikhususkan untuk Al-Quran, tapi Quran tak ada dalam, maka dia tidaklah haram kita menyentuh menyentuh bekas tersebut. Wa ma kutiba li darsi Qur'anin kalauhin fil asah. Dan barang yang ditulis untuk pembelajaran Al-Quran. Ayat suci Al-Quran yang ditulis untuk pembelajaran Al-Quran. Contoh kalauhin, seperti lauh, papang. Fil asah, pada kaul yang asah. Dia mengambil hukum yang sama, tidak boleh kita sentuh. Baik. Katakanlah
Ni papang. Sebagai contoh ni papang. Kita pun tulis ayat suci Al-Quran atas papang ni di whiteboard. Tujuan untuk kita mempelajari, untuk kita mengkaji Al-Quran. Maka tidak boleh kita sentuh. Kita tidak boleh kita sentuh papang ni ketika mana ada ayat suci Al-Quran. Ini mengikut qaul asah dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey. Kita ada mushaf. Okey, yang pertama kita ada mushaf. Tulis mushaf tujuan untuk baca ke ataupun tujuan untuk belajar ke, dia tak boleh kita pegang. Sebab apabila benda tu mushaf, walaupun apa jua tujuan kita tulis, tak kira. Apabila benda tu dipanggil mushaf pada huruf, tu istilah dia. Apabila benda tu dipanggil mushaf pada huruf orang panggil mushaf, sama ada kita tulis kerana nak mengambil keberkatan, tulis kerana nak baca, tulis kerana nak hafal, tulis kerana nak belajar, tak kira. Apabila nama dia mushaf pada huruf, maka dia mengambil hukum mushaf tanpa melihat kepada tujuan benda kita tulis, bahawa hukum dia adalah haram bagi orang yang berhadas, sentuh hukum dia adalah haram bagi orang yang berhadas. Baik. Manakala kalau benda tu bukan mushaf. Contoh, kita tulis beberapa potong ayat suci Al-Quran. Dia mushaf ni adalah seluruh. Kita tulis beberapa potong ayat suci Al-Quran. Maka kita tulis tu tujuan dia. Kalau tujuan untuk baca, tujuan untuk kita belajar, tujuan untuk kita hafal Al-Quran, maka dia mengambil hukum mushaf. Tapi kalau tujuan untuk mengambil keberkatan, ada orang dia tulis ayat suci Al-Quran pada papang, tujuan untuk tabarruk, sebab dia nak gantung di dinding, bukan untuk dia nak belajar, bukan untuk dia baca, bukan. Maka dia tidak mengambil hukum mushaf. Maksudnya setuh benda tu, walaupun tidak ada air sembahyang, dia tidak menjadi masalah. Maksudnya tidaklah haram. Baik. Okey, Ana nak sebut satu lagi. Benda yang penting juga kita kena sebut. Jadi, kalau kita faham, perkataan wa ma kutiba lidarsi Quran dia ataf pada boleh kita kata ataf pada waraqi al-mushaf. Jadi maksudnya antara perkara yang diharam dengan sebab berhadas adalah menyentuh apa yang ditulis untuk pembelajaran Al-Quran. Dia dalam kaedah bahasa Arab, asal pada ataf adalah lil mughayarah, bagi berbeza. Maksudnya ma'tuf dengan ma'tufun alaih adalah benda yang berbeza. Jadi hak yang diharamkan hamlul mushaf, maswaraqil mushaf adalah mushaf yang dipanggil mushaf pada huruf. Hak yang kedua ni, huruf tidak panggil mushaf, tapi ditulis beberapa potong ayat suci daripada Al-Quran atas tujuan untuk mempelajari, maka dia mengambil hukum mushaf walaupun dia bukan suti Al-Quran. Okey, nampak? Jadi apa anda nak sebut sekali lagi? Berbalik kepada hak yang duduk pada headset tadi. Ayat suci hak yang duduk pada headset. Kalau pada huruf, orang panggil mushaf dah. Pada huruf, orang ramai panggil mushaf. Jadi ni orang nak pakai dah. Maksudnya, ramai orang pakai Al-Quran digital sebagai contoh kan. Orang pakai Al-Quran digital. Maka bermakna Al-Quran digital dipanggil mushaf daripada huruf. Ramai orang panggil. Maka dia mengambil hukum yang sama dengan mushaf. Tidak boleh kita nak pegang. Tidak boleh kita nak sentuh. Kalau sekiranya kita tidak ada wudu. Dan kita kabar dah masalah ni ada dua pandangan. Kita cerita dah tadi. Cuma tu antara hujah dia. Hujah dia adalah benda tu kalau orang panggil mushaf pada huruf, maka dia mengambil hukum mushaf. Wallahu a'lam. Katanya wal asahu hillu hamdihi fi amti'atin. Pandangan yang al-asah adalah halal menanggung al-mushaf di dalam mata benda. Dalam benda. Kita kata kita ada barang-barang yang lain, lepas tu ada mushaf di dalam, maka boleh kita bawa mata benda tersebut, tapi dengan kosak bawa mata benda, bukan kosak bawa mushaf. Kalau kosak bawa mushaf tidak dibolehkan ketika kita tidak ada wudu. Maka bagi pandangan yang mengatakan Al-Quran yang ada pada headset ni, program Al-Quran saat itu, Al-Quran digital yang kita cerita saat ni, yang ada pada headset saat ni,
dia mengambil hukum mushaf, tetapi kalau kita buka, kita nak bawa, dibolehkan kerana dalam kitab fiqh disebut halal kita bawa Al-Quran pada mata benda. Jadi oleh kerana program dalam handset ni bukan program Al-Quran saja, bukan ada yang lain. Walaupun kita buka, tetap boleh kita bawa dengan kita mengambil hukum hak yang disebut di dalam kitab ni. Wal asahu hillu hamlihi fi amti'atin. Begitu juga wa tafsirin dan tafsir. Jadi Quran hak yang duduk dalam tafsir boleh kita bawa dan boleh kita sentuh, tapi dengan syarat tafsir saat itu tafsir dengan Al-Quran dia selang-seli. Sebagaimana contoh tafsir Jalalain. Kan tafsir Jalalain kan dia selang-seli kan. Contoh kita kata dia buat mari alif lam mim, lepas tu dia buat Allahu a'lamu bi muradihi. Lepas tu dzalikal kitab ai hadzal Qur'anul Karim sebagai contoh. Maksudnya dia selang-seli. Buat mari ayat Quran, buat mari tafsir, ayat Quran, tafsir. Kalau tafsir, dia waktu tulis ayat Quran penuh, lepas tu dia tulis tafsir tepi, maka hak yang kawasan tafsir tu boleh kita pegang. Tapi hak atas tempat ayat suci Al-Quran tidak boleh kita pegang. Manakala nak bawa kitab tersebut tanpa kita ada wuduk, dibolehkan. Sebab dia halal kita bawa Al-Quran yang berada pada amti'ah dan Al-Quran yang ada dalam tafsir. Seterusnya wadananira, dan halal menanggungnya Al-Quran yang ada di dalam pada dananira. Dananira maksudnya dinar, duit dinar. Dulu duit dinar. Yang mana dalam atas duit dinar dia ada tulis ayat suci Al-Quranul Karim. Ada sebahagian duit dinar ditulis surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mana ditulis beberapa potong ayat suci Al-Quran. Di atas duit itu, tulis ayat kursi ke, adalah tujuan untuk mengambil keberkatan. Maka, apabila tujuan untuk mengambil keberkatan, bukan tujuan untuk mempelajari, membaca Al-Quran, maka boleh kita pegang. Baik. La qalbu waraqihi bi'udin. Tidak. La qalbu. Tidak, maksudnya tidak halal membalikkan kertas Al-Quran dengan kayu. Jadi kita ni Al-Quran. Ni Al-Quran, ni ayat suci Al-Quran. Kita pun ambil kayu, kita balik ketika kita tidak ada wuduk, kita nak balik gini. Boleh ke tak? Tidak dibolehkan, tidak halal, tidak boleh. Tapi kita akan tengok lepas daripada ni, pandangan yang diterjih oleh Imam Nawawi adalah dibolehkan. Ini adalah pandangan Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i mengatakan tidak boleh kita nak balik ayat suci Al-Quran dengan kayu ketika kita berhadath. Wa anna as-sabiyya al-muhditha la yumna'. Kanak-kanak yang berhadath, kanak-kanak yang tak ada air sembahyang, budak tak ada air sembahyang, tapi syarat budak ni yang mumayyiz. Ya, budak dia ada dua. Budak yang mumayyiz dengan budak yang tidak mumayyiz. Budak yang mumayyiz, hak yang berhadath la yumna', tidak dihalang. Tidak dihalang daripada dia membawa Al-Quran dan tidak dihalang daripada dia menyentuh Al-Quran walaupun dia berhadath. Kerana kita nak bagi galaukan kepada budak supaya dia rapat dengan Al-Quran, dia dah belajar Al-Quran. Jadi kalau kita tekan-tekan budak takut dia jauh dengan Al-Quranul Karim, maka ketika itu syarak. Mengikut apa yang difahami oleh ulama fiqh daripada dalil syarak memberi keringanan untuk budak tersebut. Okey. Jadi kita budak terbagi kepada dua. Yang pertamanya budak yang mumayyiz, yang keduanya budak yang tidak mumayyiz. Hak yang kita cerita ni adalah budak mumayyiz. Umur dia katakanlah 8 tahun dah, 9 tahun dah. Kita suruh dia ngaji, dia lepas tu dia tak ada wudu. Kita suruh ambil wudu, dia tak mau ambil. Biarlah kita kata marilah. Tak apalah kalau tak mau ambil wudu pun, peganglah Quran, tak ada masalah. Tapi walau bagaimanapun, sunat kita suruh dia ambil wudu terlebih dahulu. Tapi tidaklah wajib kita suruh. Jadi kadang-kadang kalau dia pegang sekalipun tidak wajib kita larang dia. Oi, jangan pegang. Quranmu tak ada air sembahyang kau. Mu tak tahu ke Quran mulia. Tak. Bukan lagu tu. Jadi syarat memberi kebenaran, memberi kelonggaran untuk kanak-kanak yang mumayyiz. Tidak dihalanglah untuk dia pegang ayat suci Al-Quran, untuk dia pegang bawa Al-Quran walaupun dia tidak ada wudu, walaupun dia berhadath. Berbeza dengan kanak-kanak yang tidak mumayyiz. Kanak-kanak yang tidak mumayyiz tak bolehlah kita kena halang kerana kita nak menjaga kehormatan dan kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Baik.
budak-budak hak yang umur 2 tahun akak main Al-Quran, bukan nak belajar, nak main. Dia buat main macam nak main-mainan di Al-Quran. Jadi kita kena jagalah untuk menjaga kemuliaan Al-Quran tu. Qultu, berkata oleh aku Imam Nawawi, al-asahhu, qaul yang asah, hillu qalbi waraqihi bi'udin. Halal membalikkan ayat waraqihi, kertasnya al-mushaf, bi'udin, dengan kayu. Wabihi, dan dengannya, dengan al-hil, wabihi wabil hilli, qata'a, telah memutuskan al-iraqiyun, oleh ulama-ulama Iraq. Dia dalam mazhab Imam Syafi'i kita ada al-iraqiyun, kita ada al-khurasaniyun. Wallahu a'lam. Jadi Imam Nawawi dia mentarjih pandangan yang lain yang ditarjih oleh Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i kata tak boleh. Imam Nawawi kata boleh. Tapi walaupun boleh, ada syarat yang diletakkan oleh sebahagian daripada, yang disebut oleh sebahagian daripada ulama yang mensyarahkan kitab Minhajul Talibin, iaitu masa balik saat itu janganlah kertas saat itu, maksudnya jangan kayu saat itu tanggung kertas. Maksudnya jangan kayu saat itu berada di bawah kertas. Cara dia adalah begini. Cara dia begini. Selok gitu. Kejap, pinjam ni. Dia kita gini kan. Katakanlah ni kayu. Ni kertas. Dia kalau kita nak buat, payuh buat warna gini. Okey. Ambil kat bawah ni ya. Okey. Buat gini. Jangan tanggung. Kalau tanggung gitu tak boleh. Tu apa yang disebut oleh sebahagian daripada ulama yang mensyarahkan kitab Minhaj At-Talibin. Baik. Wallahu a'lam. Seterusnya, kata Imam Nawawi lagi, wa man tayaqqana tuhran aw hadathan wa syakka fi dhiddihi 'amila bi yaqinihi. Barang siapa, okey, man, lelaki masuk, perempuan masuk. Lelaki merangkumi perempuan, lelaki, orang tua ke orang muda masuk belakalah. Tayaqqana tuhran, yang dia yakin dia bersuci. Maksudnya tidak ada, dia berwuduk, dia yakin dia berwuduk. Aw hadathan, ataupun dia yakin dia berhadas. Lepas tu wa syakka fi dhiddihi, lalu dia syak pada lawangnya. Lawan bagi tuhur adalah hadas. Lawan bagi hadas adalah tuhur. Ketika tu jawab bagi man amila bi yaqini, dia kena beramal, dia kena ambil dengan hak yang dia yakin. Maksud dia lagu mana? Ni ada dua masalah di sini. Masalah yang pertama, seorang tu, ataupun sebelum daripada kita taswir masalah, kita sebut permasalahan dia, kita nak cerita dulu dua perkara. Yang pertama, perkataan syak. Dia sebut sini sesiapa yang yakin suci. Okey, yakin kita tahu. Yakin. Yang keduanya, dia sebut wasyakka dan syak. Syak mengikut ulama fiqh, dia lain daripada syak mengikut ulama usulul fiqh. Ulama fiqh dalam masalah syak di sini bukan mesti 50-50. Bahkan lebih daripada 50 sekalipun, maksudnya rujhan ahadit tarafain, berat salah satu daripada dua sudut, tetapi tidak sampai kepada yakin, dinamakan syak. Syak di sini sama ada taraddada bistiwa'in aw rujhan, maksudnya taraddud, pergi mari di antara dua perkara dengan sama berat ataupun berat sebelah, dia panggil syak. Atau syak mengikut makna di sisi ulama fiqh. Dia berbeza dengan syak mengikut makna di sisi ulama usuluddin, di sisi ulama usulul fiqh. Syak mengikut ulama usuluddin dan ulama usulul fiqh adalah 50-50. Okey, jelas kan? Faham tak, Mi? Sebut kat nama Mi. Faham, Mi? Okey. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya perkataan dhid. Dhid ni lawan. Hadas, lawan dia tuhur. Tuhur, lawan dia hadas. Jadi ayat dia ringkas. Tapi maksud dia begini. Seorang ni, kita ambil sesa. Seorang ni dia yakin dia bersuci. Maksudnya, tadi, lepas daripada, dia keluar daripada tandas, dia qada hajat, dia ingat, dia ambil air sembahyang. Okey, dia ambil air sembahyang. Selang 2 jam, lepas daripada tu, dia pun nak sembahyang zuhur. Tiba-tiba mari syok. Aku ni ketuk ke tak lagi? Okey, tu dia panggil syok, lawang bagi tuhur. Syok berhadas. Aku ketuk ke tak lagi? Ketuk ke tak lagi? Aku pegang tak bini aku tadi? Aku cium tak bini aku tadi? Aku ni gatal dalam kawasan kemaluan. Dah aku sentuh tak kawasan kemaluan aku dengan tapak tangan.
Dia bagi syok. Maka kata ulama amila biyaqini, dia kena beramal dengan hak yang yakin. Maksud dia kena beramal dengan hak yakin, dikirakan dia berwuduk, dikirakan dia bersuci, maka dia boleh sembahyang dengan wuduk hak yang diambil sebelum daripada ni. Syok berlakunya perkara yang membatalkan wuduk sedikit pun tidak memberi kesan kepada wuduk hak yang diambil. Kita dalam kaedah fiqh kita sebut lagu mana? Biasa kita dengar al-yaqin la yazulu bisyak. Benda yang yakin tidak hilang dengan syak. Okey, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, seorang ni dia yakin dia berhadas. Dia yakin. Lepas daripada dia yakin tak dia masuk dalam tandah. Dia masuk dalam tandah, dia qada hajat. Dia ingat lagi. 15 minit. Sebelit. Contoh, ingat lagi yo. Lepas daripada tu selang dalam sejam nak sembahyang, aku macam aku ambil wuduk dah lepas dari dua aku begok tadi. Ambil wuduk dah, tapi aku tak yakin. Macam aku ambil wuduk dah, dengung gitu lah. Macam aku ambil wuduk dah. Macam tu maksudnya berat ambil wuduk, tapi tak yakin ambil wuduk. Maka dikirakan syak. Maka dia kena beramal dengan hak yang yakin, iaitu dikirakan dia berhadas. Mesti kena ambil wuduk dulu, barulah boleh dia sembahyang. Baik. Seterusnya katanya, falau tayaqqanahuma wajahila sabiqa fadiddu ma qablahuma fil asah. Sekiranya tayaqqanahuma, yakinlah man, huma akan keduanya kembali kepada tuhran wa hadathan. Dan jika kedua-duanya, jika dia saat itu yakin akan tuhur dan hadas. Maksudnya tuhur dan hadas, maksudnya dia yakin dia bersuci berwuduk, dan dalam masa yang sama dia yakin dia berhadas. Cuma wajahila sabiq, dia tidak tahu hak mana hak yang terdahulu. Kita kalau tahu hak mana dulu, hak mana kemudian, jelas lah. Kalau kita yakin kita berwuduk, lepas tu kita yakin kita berhadas, lepas tu kita yakin wuduk dulu, hadas kemudian, jadi bermakna kita dikirakan berhadas. Kalau kita yakin hadas dulu, wuduk kemudian, maka dikirakan kita berwuduk. Sekarang ni dia yakin dua perkara tu, dia yakin. Dia yakin dia berwuduk, dia yakin dia berhadas. Cuma hak mana dulu, mana kemudian dia lupa. Wuduk dulu ke? Aku ambil wuduk dulu ke begok dulu dapat tak? Baik. Maka jawab bagi lau fadiddu ma qablahuma. Maksud benda? Fadiddu ma qablahuma, maka lawang bagi barang yang sebelum daripada keduanya. Maksudnya fayakhudhu benda fayakhudhu bididdi ma qablahuma. Boleh juga. Ataupun fayamalu bididdi ma qablahuma. Dia kena ambil lawang bagi barang yang sebelum daripada keduanya. Dia kena tengok benda yang sebelum daripada dua saat ni tu. Lepas tu dia kena ambil lawang. Ni kalau dak urang memang dak faham lah, kalau kita dak urang secara terperinci. Okey. Sekarang ni katakanlah dia ingat lepas daripada orang bang tadi lepas daripada orang bang tadi dia ambil dah wuduk. Lepas tu dia begok. Jadi ambil wuduk, begok. Tapi hak mana dulu? Begok ke dulu? Ke ambil wuduk dulu? Okey. Jadi sekarang ni dia yakin ada belaka. Tuhur dia yakin, hadas dia yakin. Cuma dia tak tahu mana dulu, mana kemudian. Maka kena tengok sebelum daripada orang bang, mana kedudukan ni? Tengok sebelum daripada orang bang, mana kedudukan ni? Oh, sebelum daripada orang bang, dia saat ni tu, contoh, dia berwuduk. Okey, kalau sebelum daripada orang bang dia berwuduk, jadi sekarang ni dikirakan dia berhadas. Sebab lawang apa yang sebelum daripada keduanya. Nampak tak, Mi? Sekali lagi, Kena faham, Mi? Faham? Okey, tengok. Dia yakin. Okey, dia yakin berwuduk dengan berhadas. Cuma dia tak tahu hak mana dulu, hak mana kemudian. Nampak? Maka kena tengok hak yang sebelum daripada kedua ni yang benda. Okey, kita buat contoh Apabila orang bang Zuhur, dia ambil wuduk, lepas tu dia masuk tandah, dia berok. Acu nak sembahyang, dia pun bagi mikir, aku saat ni tu ambil wuduk dulu ke berok dulu Sebab kalau berok dulu, ambil wuduk sekalian, jadi bermakna dia ada wuduk. Nampak kan? Nampak? Kalau ambil wuduk dulu, berok kemudian, jadi bermakna dia tak ada wuduk. Dia tak tahu mana seret. Sekarang ni dia yakinlah dia berwuduk. Lepas tu, yang keduanya dia yakin
Dia yakin dia berwuduk, lepas tu dia yakin dia berhadap. Okey, dia yakin belaka dua ni. Cuma tak tahu hak mana dulu, hak mana kediam. Okey, maka cara dia adalah dia kena tengok hak sebelum daripada orang bang. Sebab kita cerita ni, dia berwuduk dan dia berok selepas daripada orang bang. Kita tengok sebelum daripada bang ada keadaan dia. Kalau keadaan dia sebelum daripada orang bang berwuduk, maka ambil lawang berwuduk, iaitu dikirakan dia sekarang ni berhadas. Maka dia kena ambil wuduk baru boleh dia sembahyang. Kalau sebelum daripada orang bang, dia berhadas, maka sekarang ni dikirakan dia berwuduk. Nampak? Bab apa begitu? Okey, bab apa begitu? Tengok. Bab apa begitu? Sebab kalau sebelum daripada zuhur saat ni tu, dia berwuduk. Sebelum daripada zuhur dia berwuduk. Jadi bermakna berlaku perkara yang berlaku hadas selepas daripada dia berwuduk. Jadi bermakna dia yakin wuduk yang ada sebelum daripada zuhur tu terbatal. Okey, nampak? Dia yakin dia terbatal wuduk tu. Cuma wuduk hak yang diambil pula lepas daripada tu dia syok. Dia syok mana? Mungkin wuduk saat ni tu diambil selepas daripada berhadas dan mungkin diambil sebelum daripada berhadas. Faham? Jadi dia yakin dia berhadas, cuma dia syok. Wuduk saat itu jatuh selepas daripada berhadas. Jadi bermakna yang dia yakin dia berhadas. Jelas tak? Nampak kan? Okey, sekali lagi. Kita buat contoh yang kedua. Sekarang ni sebelum daripada zuhur, dia berhadas. Sebelum daripada zuhur, dia berhadas. Lepas tu dia yakin dia berwuduk. Jadi bermakna hadas yang sebelum daripada zuhur hilang dah dengan dia berwuduk. Lepas tu tiba-tiba berlaku pula hadas. Sekarang ni dia syok. Hadas ni berlaku sebelum ke selepas? Okey, nampak tak? Sebelum ke selepas? Dia syok. Berlaku sebelum ke selepas? Jadi bermakna dia tidak yakin berlaku hadas selepas. Ada kemungkinan sebelum. Jadi hak yang yakinnya dia berwuduk. Hak hadas berlaku selepas saat itu dia tidak yakin. Maka dikirakan dia berwuduk. Jelas tak? Sebab itulah dia kata kan dia kata kalau orang tu yakin kedua-dua, yakin suci, yakin berhadas, cuma dia tak tahu hak mana dulu, hak mana kediam, maka dia kena ambil lawang apa hak yang ada sebelum daripada keduanya. Kita buat contoh kan ni. Masuk zuhur, dia begok, lepas tu dia ambil wuduk. Cuma dia tak tahu hak mana dulu, hak mana kediam dia buat. Kalau dia tahu wuduk kediam, maka bermakna dia boleh sembahyang. Kalau dia tahu begok kediam, maka dia kena ambil wuduk. Sekarang ni tak tahu hak mana dulu, maka kita kena tengok sebelum zuhur dia. Sebelum zuhur dia. Okey, sebelum zuhur dia berhadas. Okey, ambil lawang hadas. Lawang berhadas, maka dikirakan dia berwuduk. Jadi kalau sebelum zuhur dia berhadas, maka sekarang ni dikirakan dia berwuduk. Boleh dia sembahyang. Tapi kalau sebelum zuhur saat itu dia berwuduk, maka sekarang ni dikirakan dia berhadas, maka tidak boleh dia sembahyang, bahkan mesti kena ambil wuduk terlebih dahulu. Itu maksud dia kena ambil lawang bagi apa yang sebelum daripada keduanya. Itu mengikut kaul yang asah. Alasan dia gini. Dia kan sebelum daripada zuhur dia berhadas. Sekali lagi kita sebut alasan. Sebab benda ni payah, kita sebut sekali lagi. Sebelum daripada zuhur dia berhadas. Tiba-tiba dia telah melakukan dua perkara, berwuduk dengan berhadas. Jadi bermakna hadas ni telah terangkat. Kerana dia ambil wuduk selepas daripada tu. Faham? Cuma hak tempat syok ni hadas yang kedua ni berlaku sebelum daripada ni ke selepas daripada ni. Jadi apabila dia syok wuduk ni batal ke tak? Soalan gitu. Syok wuduk ni batal ke tak? Maka syok batal ke tak, kira tak batal. Sebab al-yaqin la yazulu bisyak. Okey, nampak kan? Maka dikirakan dia berwuduk. Sama juga sebaliknya. Faslun fi adabil khala. Ini suatu fasal pada menyatakan adab tandas. Yuqaddimu dakhilul khala'i yasarahu. Orang yang nak masuk kepada tandas, dia kena mendahulukan kaki kirinya. Wal khariju yaminahu. Orang yang keluar daripada tandas, dia kena mendahulukan kaki kanannya. Jadi kita nak masuk dalam tandas, kita masuk dengan kaki kiri, kita keluar dengan kaki kanan. Ini bagi orang yang nak qada hajat dalam tandas. Tapi kalau orang yang nak qada hajat di tengah padang, adakah adab ni boleh dia buat?
kata ulama boleh dia buat. Dan bagaimana cara dia nak buat, sedangkan Padang ni tak ada tempat hak yang khusus untuk kita qada hajat. Boleh kita nak begok sini, boleh nak begok sini, dengan terawa boleh. Okey, cara dia adalah kita langkah hak yang paling akhir sekali adalah langkah kiri. Langkah yang paling kita jakoh. Mana tempat kita begok? Gak kita langkah kiri, maka kita turun begok. Kita nampak kan? Lepas tu nanti nak sudah saat itu, langkah yang mula kita gerak adalah langkah kanan. Itu cara dia untuk kita mengambil adab masuk dalam tempat qada hajat dengan kaki kiri, keluar daripada tempat qada hajat dengan kaki kanan. Wala yahmilu dzikrallahi ta'ala, dan dia tidak menanggung akan zikir Allah Ta'ala, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir Allah Ta'ala maksudnya benda yang ditulis nama Allah Ta'ala. Sama ada benda yang ditulis zikir, sama ada zikir saat itu daripada Al-Quran, daripada selain daripada Al-Quran, zikir saat itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk belaka. Dia hak yang asalnya wala yahmilu zikrallah, dia tidak membawa akan sebutan Allah, nama Allah Ta'ala. Tapi Al-Quranul Karim dia masuk benda dia masuk dalam hukum ni juga, tidak boleh kita bawa masuk ke dalam tandas. Jadi mana-mana benda yang ditulis nama Allah tidak boleh kita bawa masuk dalam tandas, melainkan dalam keadaan darurah. Contoh kata handset kita, ada sebagian orang dalam belakang handset ni tulis Muhammad Rasulullah la ilaha illallah, tapi kalau tak luar kena beli tiap-tiap hari lah handset. Dan kalau tak luar hilang lah, maka hak tu dimaafkan. Cuma dia kena jagalah, kena jaga masa letak dalam tu, kena jaga, kena letak pada tempat yang dapat tempat yang boleh ataupun terdedah kepada kena najis. Dia kena jagalah jangan kena najis. Itu maksud dia. Baik, dia hukum kita bawa masuk zikrullah di dalam tandas, hukum dia adalah makruh. Hukum dia adalah makruh. Hukum dia bukan haram, hukum dia adalah makruh. Tetapi dalam keadaan tertentu hukum dia adalah harus. Sebagai contoh, kita nak jaga harta kita, kalau kita tak luar akan hilang, maka tak ada masalah ketika tu kita bawa masuk, tapi dengan syarat kita jaga molek. Wa ya'tamidu jalisan yasarahu, dan orang yang duduk dia dia kena tukar dengan bahagian kiri dia, maksudnya dia berat bahagian kiri dia. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu lah. InsyaAllah kita akan sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Cuma ada mohon maaf banyak malam ni kerana ada masalah teknikal sikit tadi. Lepas tu yang keduanya nak duduk kedai makan, sebenarnya tu bising yang ni sekejap tau. Kebetulan dah adang nak balik rumah ni duduk kedai makan. Jadi ada gangguan sikit, minta maaf banyak. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Sekali lagi anda minta anda ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur dan kepada penonton, sahabat-sahabat yang ikut pengajian ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi keberkatan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan kita. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian yang sangat baik pada malam ini. Walaupun ada kedai makan, tapi alhamdulillah telah kita berjalan lancar, alhamdulillah. Jadi insya-Allah untuk maklumat awal, insya-Allah kita ada soal jawab puasa ataupun soal jawab Ramadan pada 29 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah Muhammad Nafiah bin Haji Hussein di Masjid Kampung Teluk Pasu. Masjid Kampung Teluk Pasu, dan moderator dia ialah Al-Fadhil Ustaz Wan Yusrizal Al-Kasumi. Sekarang ni pun Ustaz Ayuh ada bersama dengan Ustaz. Jadi insya-Allah, Allahu Akbar Ustaz. Jadi insya-Allah jemput ke Masjid Kampung Teluk Pasu pada 29 dengan mengikut SOP insya-Allah. Jadi sekali lagi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan juga kepada semua yang join dan juga yang share pada malam ni. Mudah-mudahan mendapat kebaikan dunia akhirat insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ni dengan tasbih dan suratul Asr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang murni atas nama ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terengganu, Darul Iman maju berkah sejahtera. Maju Terengganu maju, di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariat.